Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh sedang pendengar, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari ini dapat kita bersama sekali lagi secara langsung melalui Facebook rasmi Masjid Habib Alatas Johor Bahru untuk sama-sama kita kongsikan berkaitan dengan surah yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah yang sangat banyak manfaatnya, surah yang dianjurkan baginda untuk kita baca setiap hari Jumaat kerana mendatangkan cahaya selama seminggu daripada kita baca Jumaat hari ini, dan cahaya barakah daripada surah yang dinamakan surah Al-Kahfi ini berlanjutan sehingga Jumaat akan datang. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan rahmati kita semua, mana-mana di kalangan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang berada dalam kesempitan, dalam kesusahan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada mereka semua. Dan tuan-tuan sekalian, sama-sama kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan sedang mendengar rahmat Allah sekalian, pagi ini insyaallah kita akan sambung perbincangan daripada suratul Kahfi, tadabbur ayat-ayat yang berkaitan dengan cerita ataupun kisah yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah, kita reverse kembali ataupun kita sorot kembali surah ini yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungi 4 cerita utama. Kisah berkaitan dengan pemuda diuji dengan akidah, diuji dengan iman. Yang kedua, kisah pemilik kebun dengan ujiannya berkaitan dengan harta. Kisah berkaitan dengan Nabi Musa yang ketiga, diuji ataupun ada ujian berkaitan dengan fitnah ilmu. Dan yang keempat, kisah berkaitan dengan seorang yang Allah berikan gelarannya dengan nama Dzulqarnain. Dan ujian dalam kisah keempat ialah ujian tentang kuasa. Kita masih lagi berada pada babak kisah ataupun cerita yang ketiga. Kita mulakan pada pagi ini daripada Al-Quran Mushaf Uthmani, muka surat 301, Suratul Kahfi, bermula ayat 66 hingga 82. Al-Quran muka surat 301. Saya lebih suka kalau sedang pendengar sekalian dapat sama-sama dengan Mushaf Al-Quran di tangan, sebab bila namanya tadabbur ataupun kita perhatikan surah ataupun ayat-ayat ini, ada beberapa perkara yang perlu kita semak ataupun kita lihat secara langsung. Mudah-mudahan proses tadabbur kita ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semua yang kita bahaskan pada pagi ini insya-Allah daripada kitab-kitab yang saya rujuk. Antaranya ada kitabnya di depan ini, Min Qisasis Sabiqin, himpunan kisah-kisah dalam Quran yang disusun oleh seorang ulama dari Jordan namanya Dr. Salah Al-Khadibi, dan juga daripada kupasan ulama-ulama yang lain. Mudah-mudahan cara kita baca betul, cara kita memahami ayat Quran ini pun betul. Dan yang lebih penting, bagaimana kita nak datangkan ibrah cerita ribuan tahun dahulu ini dapat kita manfaatkan pada hari ini insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, kita mulakan pada pagi ini. Kita baca dulu 3 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, bermula ayat yang ke-66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra qala satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Sadaqallahul azim. Ayat 66 hingga 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ini, Nabi Musa berkata kepadanya, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir. Ini cerita tentang pengembaraan Nabi Musa dalam mencari ilmu. Soalan daripada Nabi Musa, sebagai anak murid, bolehkah aku ikut kamu? Soalan dia, boleh tak aku ikut kamu wahai Khidir, dengan syarat engkau ajarkan aku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagi aku. Maka dia menjawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak akan sekali-kali akan dapat bersabar bersama aku. Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara menyeluruh? Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku ini insya-Allah orang yang sabar, dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Sadaqallahul azim. Baik, ayat 66 kita mulakan bicara tentang pengembaraan Nabi Musa dalam mencari ilmu. Suka kita ingatkan dalam beberapa kitab tafsir ataupun ulama telah nyatakan, kisah Nabi Musa ini paling banyak dalam Quran. Dan inilah nama Nabi yang paling banyak diulang. Kisah Nabi yang disebutkan ini, Nabi Musa ini bermula daripada zaman bayi, zaman masih kecil, ketika mana ibu Nabi Musa menghanyut pekana baginda di sungai pada waktu itu kerana arahan daripada Allah, sampailah akhirnya. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan personality Nabi Musa dalam kisah ini bukan sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang rasul. Highlightnya, ceritanya betul dia nabi, dia rasul, tapi fokus Al-Quran dalam suratul Kahfi, cerita Nabi Musa ini ialah sebagai seorang anak murid, sebagai seorang anak murid, sebagai seorang penuntut ilmu. Dan ini bukan cerita Nabi Musa ketika masih remaja, bukan masih jadi awal jadi rasul dan seumpamanya. Kisah ini dilalui oleh baginda Nabi Musa saat mana baginda telah merekodkan kejayaan luar biasa, mengalahkan Fir'aun dengan izin Allah, berjaya bawa Bani Israel daripada kesesatan, daripada jadi pengikut Fir'aun kepada mengikut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa telah berada di tahap yang kita kata mercu kejayaan. Dia bukan jalan-jalan orang. Nabi Ulul Azmi, seorang Nabi yang Allah turunkan kepadanya kitab Taurat, di samping dapat lagi pula lembaran yang lain. Ini hebatnya Nabi Musa. Kitab dapat, suhuf pun dapat. Kita baca dalam penutup Sabbihisma Rabbikal A'la. Penutupnya apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf ni lembaran. Dia tak setebal ataupun sebanyak kitab, tapi Allah kata Nabi Ibrahim, Nabi Musa dikurniakan suhuf, sehingga kan orang Bani Israel mengiktiraf Nabi Musa sebagai maha guru Bani Israel. Hebat sangat. Tapi dalam kehebatan yang sangat tinggi itu, telah lulus pun ujian daripada Allah sehingga masuk dalam kategori ulul azmi. Namun Allah rekodkan dalam Al-Quran, Nabi Musa telah melalui satu proses mencari ilmu. Ini bukan orang biasa, ini bukan Nabi yang biasa, tapi Nabi yang dapat ulul azmi. Dan namun demikian baginda melalui juga proses mencari ilmu, nak cari orang yang lebih alim daripada baginda. Jadi setelah mana proses untuk mencari mana tempat Nabi Khidir dan seumpamanya, kita ceritakan pada seri ke-8 sebelum ini. Seri ke-8 kita bincang pada bulan April, 2 bulan yang lepas, sebelum puasa lagi. Dan sekarang ni kita pun tak dapat nak bersama secara bersemuka di masjid kerana PKP dan seumpamanya. Tak apa, kita teruskan secara online ini. Sambungan ceritanya, macam mana Allah telah berikan tentang proses nak belajar ini. Surah Al-Kahfi berikan gambaran tentang adab mesti dahulukan daripada ilmu. Kamu nak cari ilmu, ya, tapi adab dia bagaimana?
Dan kita juga pada hari ini kena lalu proses yang sama. Nak cari ilmu kan? Ya. Dan setiap daripada kita perlu meletakkan adab mendahului ilmu. InsyaAllah dengan berkat, dengan adab yang kita miliki, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang tak berpenghujung. Semakin lama kita beradab, semakin banyak adab kita kepada guru kita, insya-Allah akan dikurniakan ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi soalan daripada Nabi Musa tadi, boleh tak aku ikut kamu? Hal dinyatakan hal attabi'uka, boleh tak aku ikut kamu wahai Nabi Khidir, dengan tujuan nak mencari ilmu dan nak dapatkan apa? Ayat 66 ini tujuan dia nak dapatkan istilah dia Allah sebut rusyda. Mimma ullimta rusyda. Mudah-mudahan ilmu yang aku dapat ini akan jadi petunjuk bagi aku. Ini nak sebut tentang apa ni? Tentang niat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki ini, insya-Allah dapat petunjuk. Bila petunjuk ni senang. Petunjuk ni daripada kita jahil kepada alim, daripada kita tak berapa mahir, tak berapa faham tentang fiqh contohnya, insya-Allah mudah-mudahan makin faham. Daripada kita ni mungkin salah faham terhadap satu perkara, dengan sebab ilmu yang kita dapat itu akhirnya dapat rusyda, dapat petunjuk. Sebab itu antara doa yang kita baca kan, dalam kitab disebutkan orang nak mencari ilmu ni, Allahumma alhimna marashida umurina. Wahai Tuhan, kurniakan kepada kami petunjuk dalam semua perkara. Sebab kita ni kadang nak tengok benda ni, mata kita lihat benda tu tak baik, tapi rupanya baik. Mata kita kadang lihat benda tu baik, tapi rupanya tak baik. Jadi dekat mana kita nak suluh kebenaran itu tadi? Daripada petunjuk yang kita dapat berkat daripada ilmu yang kita belajar. Baik, setelah mana dinyatakan oleh Allah dalam ayat 66 ini, respon daripada gurunya, daripada Nabi Khidir ini, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ini pun menarik juga. Allah nyatakan, Nabi Khidir tu jawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan sabar bersama dengan aku. Kamu sekali-kali takkan sabar ketika bersama dengan aku. Ayat Nabi Khidir ni kita tengok digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kenapa Allah tersebut qala innaka lan tasbir? Sikit kita ambil ilmu tentang bahasa ni. Sebab tadabbur Quran, satu daripada aspeknya ataupun daripada ilmu-ilmu kecil dalam tadabbur ini, ilmu tentang bahasa. Kenapa Nabi Khidir tak sebut engkau takkan sabar wahai Musa? Kan boleh cakap macam tu. Nabi Musa kata, aku nak belajar dengan kamu wahai Khidir, mudah-mudahan aku dapat petunjuk. Tapi kenapa Nabi Khidir tak jawab engkau takkan sabar? Bukan itu jawapannya. Tapi ayat Nabi Khidir Allah sebutkan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu sekali-kali tidak akan sabar nanti ketika bersama dengan aku. Baik. Nabi Musa ni, saya dah cerita mukadimah tadi kan. Nabi yang diiktiraf oleh Allah top 5. Top 5 ni apa? Ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nama ulul azmi ni diberi oleh Allah, dia punya nilai ataupun title ini kerana apa? Kesabaran yang dimiliki lebih daripada nabi-nabi yang lain. Kenapa dalam ayat pengembaraan Nabi Musa ketika jumpa dengan Nabi Khidir, ayat dia apa? Kamu sekali-kali tak akan dapat bersabar dengan aku. Nabi Musa kan sabar orangnya. Kalau tak sabar, takkan Allah bagi anugerah Nabi, anugerah Rasul, anugerah Ulul Azmi. So jawapan dia macam mana? Dalam tafsir sebut, wahai Musa, kamu dah berjaya lulus, diuji oleh Allah dengan macam-macam, dan kamu sabar. Sabar ketika berdakwah, sabar ketika diuji dengan macam-macam laluan, ketika zaman muda di Madian, ketika mana diuji dengan macam-macam pembesar, istana Firaun dan seumpamanya. Tapi untuk dengan aku ni, kamu macam tak boleh sabar. Yang lain-lain okey, kamu boleh sabar, tapi dengan aku ni kamu tak boleh sabar. Bukan sekadar tak boleh, tapi Nabi Khidir akan sebut lan tastati'a. Lan makna dia apa? Tidak akan. Kamu memang tak akan boleh sabar ketika dengan aku nanti wahai Musa. Kita kata beraninya telahan awal Nabi Khidir, belum bermula lagi pun, belum belajar, belum buka buku lagi pun istilahnya.
tapi tekaan, sangkaan, firasat seorang guru ni tadi, kamu memang takkan boleh sabar dengan aku wahai Musa. Baik, kenapa telahan ataupun jawapan Nabi Khidir begitu? Kita ambil kaitan ataupun dengan uraian yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Sebab cerita dalam Quran ni, ayat bermula 66 sampai hantai 82, ada diterangkan lebih lanjut oleh baginda Nabi SAW. Cerita ni Nabi gambarkan saat nak bermulanya pengajian. Soalan daripada Nabi Khidir. Ketika itu mereka berada kat tepi laut. Cerita ni, pengembaraan ini mencari ilmu ni tepi laut. Kat tepi laut. Tiba-tiba nampak seekor burung yang mematuk, meletakkan paruhnya dekat permukaan air kat laut tu tadi. Soalan Nabi Khidir, kata Nabi SAW, atadri kam akhadha al-usfur min ma'il bahri? Disebut dalam hadis begitu. Nabi Khidir tanya, wahai Musa, kau tengok ni, ada seekor burung ni kan dekat tepi laut ni, kamu tahu tak berapa banyak air yang burung ni boleh ambil dekat laut ni? Permukaan air, burung ni terbang, mungkin celupkan sikit kot ujung paruh dia, terbang balik. Kamu tahu tak wahai Musa, berapa banyak air yang burung ni boleh ambil dekat mulut dia tadi? Maka Nabi Musa jawab, Nabi gambarkan, wa madza akhadha? Burung ni ambil apa? Soalan Nabi Musa, dia boleh ambil apa? Kan? Apalah sangat boleh ambil dengan paruh seekor burung yang kecil ni tadi? Innahu lam ya'khudh illa nuqtata ma'in. Sesungguhnya burung ni, kata Nabi Musa, dia takkan boleh ambil air melainkan satu titik ya. Kan, setitis air, celupkan paruh, terbang balik. Maka disebutkan oleh Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam, ma ilmi wa ilmuka bil qiyasi ila ilmillah illa kama akhadha al-usfur min ma'il bahri. Kenapa Nabi Khidir tanyakan soalan macam itu? Jawapannya, wahai Musa, tidak ada ilmu untuk kamu, untuk aku dan juga untuk kamu jika dikiaskan, dibandingkan dengan ilmu Allah. Begitulah nilainya berbanding apa tadi? Antara ilmu kamu dengan ilmu aku ni, nak banding dengan ilmu Allah, kamu tengok macam itulah air yang ada pada paruh burung tu tadi dan lautan luas terbentang. Yang dalam paruh seekor burung tadi itu ilmu kamu, ilmu aku. Dan lautan yang luas itu ialah ilmu Allah. Tuan-tuan sekalian, hadis ni benar-benar menginsafkan kita lah. Menginsafkan macam mana? Kalaulah ilmu Nabi Musa tambah, bukan ilmu Nabi Musa, tambah lagi pula digandingkan dengan ilmu Nabi Khidir, sebanyak dua-dua Nabi ni, baru nilainya setitis air dalam paruh seekor burung ni tadi. Itu ilmu Nabi kan. Nabi Musa dengan Nabi Khidir, gandingan dua Nabi ni, dikiaskan ilmu ni, bukan dikiaskan. Macam banyaknya setitis air dalam paruh mulut seekor burung ni tadi. Kalau ilmu kita, kan, ilmu kita ni banyak mana? Kan, itu ilmu Nabi ni, Nabi Ulul Azmi tambah dengan Nabi Khidir, ilmu itu kalau dikiaskan hanya setitis air dalam paruh seekor burung. Lautan luas itu ialah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat betapa kerdilnya kita ni, betapa kecilnya kita, betapa jahilnya kita. Tuan-tuan sekalian, baik. Kita teruskan lagi pada ayat ini. Disebutkan lagi, kata Allah Azza wa Jalla, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Disebutkan dalam ayat ini, kata Nabi Khidir, bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahui secara meluas. Kamu takkan sabar sebab ilmu tu kamu tak ada. Kan peringkat awal Nabi telah ceritakan dalam hadis, Nabi Khidir beritahu, wahai Musa, ilmu yang aku ada, kamu tak ada ilmu tu. Allah bagi ilmu tu pada aku, tapi pada kamu tak ada. Dan apa yang Allah beri ilmu kepada kamu, aku tak ada. Dia ada kelebihan masing-masing. Nabi Musa ada kelebihan, Nabi Khidir ada kelebihan. Allah bagi aku ilmu ni, tapi pada kamu tak ada. Tapi Allah bagi ilmu tu pada kamu, pada aku tak ada. Kan, sebab tu Nabi Musa dengan hebatnya ilmu yang dimiliki, boleh berdakwah kepada Bani Israel, sehingga akhirnya Allah letakkan kemuliaan yang sangat tinggi kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Dan dalam hadis juga merekodkan Nabi Musa merupakan Nabi kedua yang paling ramai pengikut selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ramai di hari kiamat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
umat kedua paling ramai, umat Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Baik, setelah mana kata guru dia tadi, kamu takkan boleh sabar dengan aku ni. Baik, apa jawapan anak murid? Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Janji Nabi Musa, wahai guruku, engkau akan dapati insya-Allah aku ni orang yang sabar dan aku tak akan membantah sebarang perintahmu. Ini janji Nabi Musa dan telah disepakati. Nak jalan ni, guru dia kata kamu takkan sabar. Dia jawab dengan cermat, jawab dengan penuh adab, insya-Allah aku akan jadi orang yang sabar dan aku takkan langgar apa juga perintah ataupun arahan daripadamu wahai guruku Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini kita tengok apa respon jawapan daripada anak murid yang ikhlas, benar-benar nak belajar. Baik, apa jawapan daripada gurunya? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Ayat 70. Kata Nabi Khidir, ini nak minta persetujuan. Kita kata apa proses hari ni? Aku janjilah, antara guru dengan anak murid ni ada perjanjian dia. Kamu nak belajar dan saya boleh mengajar, tapi ada syarat dia. Kata Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam, kalau betul kau nak ikut aku, maka jangan kau tanya kepada aku sesuatu pun sehingga nanti hujungnya aku akan cerita. Syaratnya, aku dah cakap tadi kau takkan sabar, tapi kalau nak ikut juga dan kamu dah janji tadi dengan kalimat insya-Allah, kamu takkan langgar arahan. So arahan apa nama prinsip aku ni dalam nak menyampaikan ilmu ni, kamu tak boleh tanya kepada aku sehingga aku terangkan nanti apa benda sebenarnya yang berlaku. Okey, setuju? Baik. Setujulah. Maka tuan-tuan sekalian, nampaknya pengembaraan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam ketika nak berjalan dengan gurunya Nabi Khidir ini, jumpa macam-macam keajaiban. Jumpa pelbagai keajaiban. Cerita ni kalau kita boleh relate kan, kita boleh relate sebelum sebelum cerita Nabi Musa nak belajar ni, dia buat macam mana? Cari kawannya untuk nak mencari guru ni sebelum belajar lagi. Cari teman, nama dia siapa? Yusha bin Nun. Nabi Musa ajak teman dia, pemuda bernama Yusha bin Nun, berjalan jauh, berjalan beberapa hukuk kata Allah. Mereka terpaksa merentas perjalanan yang jauh. Mereka nak cari tempat, hatta Allah sebutkan Majma'al Bahrain, ketika sampai dekat tempat pertemuan dua laut, bawa bekalan ikan dalam bakul, letak dekat dalam bakul, tiba-tiba ikan tu tadi boleh mengelungsur terus ke laut. Benda ajaib, benda yang ajaib. Belum lagi jumpa guru ni, tapi Allah telah takdirkan pengembaraan Musa masih berjalan sebelum jumpa Nabi Khidir ini, macam-macam benda ajaib. Allah nak beritahu bahawa wahai Musa, nanti akan ada keajaiban lebih besar nanti berlaku ketika mana kamu berjumpa dengan guru kamu. Jadi kita lihat ada 3 babak keajaibannya yang telah direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, babak pertama cerita Nabi Khidir dengan sampan yang dijumpa dekat tepi pantai itu tadi. Kisah dia bagaimana? Kita lihat pada ayat yang ke-71. Setelah mana kan Allah sebut ayat fantalaqa. Fantalaqa. Ayat 71 bermula dengan huruf fa. Maka mereka berdua pun meneruskan perjalanan. Kenapa sebut maka? Maka. Kenapa maka? Setelah mana kedua-duanya bersetuju. Nabi Khidir setuju untuk ajar, Nabi Musa setuju untuk belajar dengan syarat ketat yang diberikan oleh Nabi Khidir. Setuju tak? Setuju. Cikgu kata macam ni, anak murid punya ikrar begini. Maka, itu yang datang ayat fantalaqa. Maka kedua-duanya pun berjalan. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Sadaqallahul azim. Lalu kata Allah, berjalanlah dua-dua. Nabi Khidir jalan, Nabi Musa pun jalan, sehingga mereka jumpa satu perahu, lalu membocorkannya. Nabi Musa kata, patutkah engkau membocorkannya
sedangkan akibat perbuatan menenggelamkan penumpang-penumpangnya, sesungguhnya kamu telah melakukan satu perkara yang besar, yang pelik. Pelik perbuatan kamu ni wahai Khidir. Baik, tuan-tuan sekalian, ketika mana kita baca ayat 69, kita jumpa perkataan insya-Allah. Nabi Musa dah berjanji, insya-Allah aku takkan tanya, aku takkan langgar arahan kamu. Tiba-tiba ayat 71 baru mula melangkah. Oh, nampaknya Nabi Musa dah mula bertanya. Kenapa mula bertanya? Sebab dua-dua naik sampan ni hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Dua-dua naik sampan, dah selamat sampai ke destinasi, tiba-tiba Nabi Khidir pecahkan sampan ni. Sedangkan pemilik sampan ini telah pun beri manfaat pada mereka berdua. Kita dah tumpang elok-elok kenderaan orang dah bagi tumpang, kita pun naik kenderaan itu dengan selamat, dah sampai satu destinasi, kita posakkan kenderaan tu tadi. Satu perkara yang pelik. Tak ucap terima kasih, kamu tak rasa menghargai ke anugerah pertolongan yang diberikan oleh orang ni tadi? Kenapa kamu pecahkan sampan ni tadi, kata Nabi Musa, sedangkan orang ni tadi dia boleh bawa penumpang-penumpang yang lain? Oh, ini satu perkara yang pelik ni. Laqad ji'ta syai'an imra. Pelik. Tuan-tuan sekalian, kisah ini dia ada banyak pengajaran. Banyak pengajaran. Disebutkan dalam ayat 71 ni pendek je. Babak naik sampan, kemudian sampai ke satu tempat, Nabi Khidir pecahkan sampan ni tadi. Dalam tafsir bagaimana sebut? Pertama, sampan ini tadi dimiliki oleh orang miskin. Sampan ini tadi dimiliki oleh orang miskin. Kiasan ataupun kita baca dalam Al-Quran, dia ada beza antara miskin dengan fakir. Miskin macam mana? Ada harta. Orang miskin ni tadi ada sampan. Tapi kalau sebut orang fakir, lebih susah daripada orang miskin. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita kat Johor contohnya lah kan, kat Johor ni, kita rujuk pada Majlis Agama Islam Johor, kita tengok pada term asnaf penerima zakat. Ada fakir, ada miskin kan. Saya sempat rujuk yang terakhir bila saya rujuk hari tu tak tahulah kalau ada perubahan yang terakhir kan. Fakir, kata kita rujuk Majlis Agama Islam Johor, kalaulah contoh seorang ni keperluannya RM300, RM300, dia nak dapat separuh pun tak ada. Keperluan dia untuk sara hidup, bukan aksesori, sara hidup 300, separuh pun tak dapat. Mungkin 100, mungkin 200. Tapi orang miskin keperluan dia 300. Ada tak rezeki dia dapat? Ada, mungkin separuh aja, 150 je dia dapat. Tapi tak cukup ni, keperluan dia RM300. Kalau fakir lebih susah daripada itu. Mungkin dari segi nak mengkategorikan ni berbeza lah. Kat Kuala Lumpur lain, dekat Johor Bahru lain, dekat negara lain mungkin berbeza. Apa makna fakir, apa makna miskin. Tapi miskin ni ada harta tak? Ada. Tapi perlu tak dibantu? Ya, sebab keperluan dia masih belum mencukupi. Baik, itu satu. Yang kedua, dalam kisah ni tadi, dalam kisah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana ayat kita baca ayat 71 ni, kita pun pelik. Tak usah ke Nabi Musa pelik, kita pun pelik. Kalaulah Allah tak ceritakan apa sebenarnya berlaku, kita pun terus hidup dalam confused. Kenapa pula pelik? Kan kita dah tahu tadi, ilmu yang ada pada Nabi Khidir tak ada pada Nabi Musa. Ilmu yang ada pada Nabi Musa takkan ada pada Nabi Khidir. Baik, saya teruskan dulu. Saya teruskan lagi sebelum kita uraikan lebih detail tentang sampan ni tadi. Ayat 72. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dan aku dah kata Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam, bukankah aku telah katakan kau sekali-kali tidak akan dapat sabar bersama dengan aku? Tuan-tuan sekalian, kita lihat ini merupakan satu daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Nabi Khidir ada lebihnya berbanding Nabi Musa dalam hal ini. Kamu takkan boleh sabar ketika bersama dengan aku ni. Tuan-tuan sekalian, tengok pada ayat 67 dengan 72. Ayat 67 dengan 72 ada sedikit persamaan. Ada beza sikit dan ada sedikit persamaan antara dua ayat ni.
Ayat 67, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ayat 72, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Seolah-olah kalau kita nak terjemah macam ni lah, kan aku dah cakap sebelum mula kita berjalan tadi, aku dah cakap engkau takkan sabar dengan aku wahai Musa. Nampak? Kan betul? Baru jumpa babak pertama, kamu dah tanya dah. Kamu dah janji tadi kan, takkan apa nama langgar arahan aku. Kamu dah sebut insya-Allah akan jadi orang yang sabar. Tuan-tuan sekalian, kita lihat antara jawapan Nabi Musa dengan apa yang dia buat ni. Dia kata apa? Aku akan sabar dan aku takkan langgar arahanmu. Aku akan sabar, insya-Allah aku akan sabar dan aku takkan langgar arahan kamu wahai Khidir. Nabi Musa tak cakap pun, insya-Allah aku takkan tanya apa-apa. Tengok ayat daripada Nabi Musa, aku takkan tanya apa-apa. Tak ada macam tu. Tapi ayat Nabi Musa, aku akan sabar, aku akan sabar dan aku takkan langgar arahan daripada kamu wahai Khidir alaihi wassalatu wassalam. Baik. Setelah mana Nabi Musa akhirnya tak tahan tanya juga. Kenapa tanya? Sebab pelik. Kan sebab pelik. Macam mana orang dah tumpangkan sampan, dah selamat sampai, tiba-tiba dimusnahkan perkara itu. Kita tinggalkan sekejap sebelum kita bincang nanti pada sambungan ayat berikut. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Nabi Musa kata, janganlah kau marahkan aku. Aku dah tanya tadi itu, janganlah marah, disebabkan aku lupa akan syaratmu. Dan jangan kau memberati aku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku menuntut ilmu. Wahai Khidir, aku minta maaf. Jangan kau hukum aku, jangan kau marah aku, disebabkan aku ni terlupa. Disebabkan aku ni terlupa. Baik, ayat 73, tadabbur Quran untuk ayat ini kan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ni manusia ni ada satu apa kita panggil kelemahan kita lah. Kelemahan kita ni apa? Kadang-kadang terlupa. Kadang-kadang kita ni terlupa. Dan lupa pada Nabi ni tidak menjatuhkan darjat kemuliaannya. Ini fakta yang kita kena ambil ingatan sungguh-sungguh. Tafsir Qurtubi ada sebut, tafsir Ibn Katsir pun ada sebut. Kita tak boleh kata Nabi tapi tak sabar pun. Tak boleh. Sebab apa? Lupa yang ada pada Nabi tidak menjejaskan kemuliaan dan darjat yang tinggi Allah kurniakan kepadanya. Tengok kalau kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam dalam syurga bersama dengan Hawa. Kan terlupa sehingga akhirnya termakan buah larangan dalam syurga dan seumpamanya. Tapi adakah sifat lupa pada Nabi Adam itu mencacatkan ataupun merendahkan darjat Nabi? Sesekali tidak jawapannya. Dalam rekod kita baca, kalaulah Nabi pernah melalui sifat ataupun ada terlupa, kita apatah lagi kan sebagai manusia ni. Sebab tu kita ni kena carilah mana-mana tempat ataupun suatu perkara yang boleh ingatkan kita. Namanya tazkirah. Tazkirah ni apa? Peringatan. Namanya satu lagi zikir. Zikir ni apa? Ingat Allah. Lawan pada ingat Allah apa? Lupa pada Allah. Sudah tentu itu merupakan satu kelemahan bagi kita lah sebagai orang biasa ni. Kena cari macam-macam kaedah, macam-macam wasilah supaya kita ni sentiasa beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tinggalkan dulu sekejap sebelum huraian tentang cerita ni. Sambung lagi jalan. Setelah mana Nabi Khidir menerima permohonan maaf daripada Nabi Musa atas kesilapan tadi. Sambung ayat fantalaqa. Fantalaqa ni kalau dalam bahasa Arab dia sama macam ayat yang kita cerita tadi. Ayat mana tadi? Ayat 71 dengan 74. Mukadimah dia sama, fantalaqa. Maka bila sebut maka ni ada sebelum cerita dia. Kalau yang pertama tadi, maka mereka berdua pun berjalan. Kenapa sebut maka? Nabi Musa dan Khidir bersetuju tentang syarat-syarat pengembaraan mencari ilmu. Ayat 73 pula, kenapa Allah mulakan fantalaqa? Perkataan yang sama tapi latar belakang berbeza. Apa beza dia? Maka mereka berdua pun berjalan setelah mana Khidir memaafkan kesilapan Musa. Perkataan yang sama tapi dia punya maksud sebelumnya berbeza.
Yang ini ada lagi huraian lebih panjang. Saya kira untuk kalimah ni cukuplah untuk setakat ini kan. Dia ada lagi kalau kita nak explore lebih dalam lagi kalimah ni kan. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, aku maafkan kesalahan kamu, berjalan. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad jibta syai'an nukra. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat 74. Kemudian kedua-duanya berjalan lagi. Nabi Khidir berjalan, Nabi Musa pun berjalan. Kat mana ni? Kawasan pantai lagi. Sehingga bila mereka bertemu dengan seorang pemuda, tiba-tiba Nabi Khidir bunuh dia. Jumpa dengan seorang budak, bunuh. Nabi Musa berkata, patutkah engkau bunuh satu jiwa yang bersih, yang tak berdosa bunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Satu perbuatan yang mungkar. Baik. Baru sahaja tadi dipesan oleh Nabi Khidir sebelum berjalan, jangan tanya apa-apa sehingga aku berikan penjelasan. Nampaknya Nabi Musa ini langgar lagi pula syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Dia tanya ni, kenapa dia tanya? Sebab nak minta penjelasan. Penjelasan dia apa? Qala aqatalta nafsan. Kenapa kamu bunuh seorang budak ni? Allah sebut dalam kalimah ni ghulaman. Ghin lam mim alif. Ghulam ni apa? Dalam kitab Mufradat Al-Asfahani. Ghulam makna dia kanak-kanak antara 6 hingga 10 tahun. Budak kecil, sekolah baru darjah 4, darjah 5. Kamu jumpa budak ni, tiba-tiba kamu bunuh dia. Kamu bunuh, sedangkan dia ni bersih, budak, bukan ada buat salah apa-apa. Dia tak pernah bunuh orang pun. Baik, kenapa Nabi Musa gunakan ayat bighairi nafsin? Dia tak ada buat kesalahan apa-apa, dia tak bunuh orang. Baik. Soalan ayat ni, ayat 74 ni tuan-tuan sekalian, kita boleh dapat lihat gambaran apa sebenarnya berlaku pada zaman dan syariat zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam telah ada pun syariat. Apa syariatnya? Hukum jenayah. Siapa yang bunuh seseorang, maka balasannya dia akan kena bunuh juga. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ada. Wa katabna alaihim, telah ditetapkan ketetapan ke atas mereka, ke atas Bani Israel. Siapa yang bunuh orang lain, siapa yang bunuh seseorang dengan sengaja, balasannya dia akan kena bunuh juga. Bunuh, balas bunuh. Syariat itu telah ada pada zaman Nabi Musa, telah berlaku kepada Bani Israel, dan itulah syariat dalam kitab Taurat. Kita dapat tahu bahawa syariat zaman Nabi Musa tentang ini, tentang hukum jenayah, sama dengan zaman kita lah, syariat umat Nabi SAW. Bunuh, balas bunuh. Daripada sini kita boleh tahu ceritanya, zaman Nabi Musa dah ada. Itu yang timbul soalan, kenapa kamu bunuh budak ni? Sebab dia bukan dia buat salah apa-apa, dia tak bunuh orang. Sebab ada juga bunuh yang ikut syariat, bunuh orang kerana berperang fi sabilillah, pembunuh untuk pancung orang lain. Kenapa? Sebab dia ni melakukan pembunuhan, dihukumkan jenayah dan seumpamanya. Wahai Khidir, sesungguhnya kamu lakukan ini perkara yang nukra. Nun kaf ra alif. Kalau masa Nabi Musa pecahkan sampan tadi, kadar kejutan Nabi Musa, kadar sebut apa ayat 71, imra. Pelik ni. Pelik yang buat benda ni. Allah sebut kalimat imra. Tapi bila kes Khidir boleh bunuh seorang budak tanpa sebab apa-apa, Nabi Musa dirakamkan oleh Allah dalam Quran ni, kalimah dia apa? Nukra. Nukra ni disebutkan dalam kitab macam mana? Satu perkara yang memang perlukan penjelasan. Kalau kita tengok secara zahir, memang sangat-sangat tak patut. Kalau cerita pecahkan sampan tadi, pelik lah, apa sama macam tu soalan kita lah. Tapi kalau bunuh budak umur 10 tahun, umur 8 tahun, memang tak patut. Dan perkara ni disebutkan kalimah nukra, perkataan terakhir dalam muka surat 301 ni. Nukra ni benda yang pelik lah, benda pelik, perlukan penjelasan. Dan waktu itu ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi Khidir tak ada pada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan sekalian,
bunuh ni dosa besar. Bunuh dosa besar. Dan ini termasuk dalam perkara mungkar. Kan kita sebut mim nun kafra, minum arak, berzina, bunuh orang, ni semua dipanggil mungkar. Kenapa tak sebut mungkar dalam ayat ni? Kenapa Allah sebut nukra? Kenapa nukra? Dia berbeza mungkar dengan nukra. Nukra ni apa? Nukra ni bagi kita nampak benda ni salah, tapi timbangan Allah, ilmu Allah menyatakan tak, benda ni betul, kamu yang tak tahu. Berbeza dengan mungkar. Mungkar ni confirm salah, memang dah tentu salah, dan kalau kamu buat juga dosa besar lah. Walaupun dosa yang nama dia dosa tu orang lain mungkin ada yang buat, ada orang yang langgar, tapi di sisi Allah benda itu mungkar. Nukra terbalik pula. Kita rasa macam pelik, macam mana boleh bunuh seorang budak ni? Tapi hal ini Allah kurniakan ilmu kepada baginda Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Baik, ayat 75. Setelah mana Nabi Musa nanya juga, dah dipesan, sabar, tunggu aku beri penjelasan. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi Khidir berkata, kan aku dah kata kepada kamu wahai Musa, engkau sekali-kali takkan dapat bersabar dengan aku. Sabar kenapa? Kenapa tak boleh sabar? Sebab ilmu yang ada pada Nabi Khidir tak ada pada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan sekalian, ini cerita apa ni? Daripada kita baca ayat 66 sampai 75 setakat ni kan, macam ni lah kita pada hari ni kan. Kita nak bawa untuk diri kita ni, diri saya dan juga kita semua tuan-tuan sekalian, menilai sesuatu, dia punya apa dipanggil, wasilah dia ataupun alat dia ilmu. Menilai sesuatu, dia punya tools, alat dia ilmu. Kenapa kita kata benda ni haram? Kenapa benda ni kata salah? Kenapa kita kata benda ni bahaya? Sebab kita ada ilmu tentang itu. Kenapa kalau main pisau yang tajam ni tadi bahaya? Sebab ilmu yang kita belajar daripada pengalaman kita, besi kalau dah tajam bahaya pada gana-gana. Kalau salah guna menyebabkan luka, terbunuh dan seumpamanya. Kita ada ilmu tentang itu. Menilai sesuatu, kita dekat dunia ni kan, menilai sesuatu dengan ilmu. Kenapa kalau contoh ada satu kes, satu peristiwa, orang ni kata baik, orang ni kata tak baik. Tuan-tuan sekalian, kita ni macam ni lah. Menilai sesuatu, kita kena tanya dulu kepada yang pakar. Kalau kita buat penilaian sendiri, takut-takut penilaian kita silap. Zaman mutakhir ni, zaman yang kita kata media terbuka. Siapa-siapa boleh komen, siapa-siapa boleh beri pandangan, siapa-siapa juga boleh berikan macam-macam lah nasihat, pandangan. Aku rasa macam ni, aku rasa macam ni. Sebab itu suka kita ingatkan kepada semua lah, masyarakat kita dan kita semua, kita serahkan satu-satu bidang itu kepada orang yang pakar mengenai dia. Tuan-tuan sekalian, kita perasankan kenapa TV1 setiap kali malam Jumaat, dah kali kedua dah ni, sama ada malam tadi ataupun malam minggu lepas dan seumpamanya, pihak JAKIM dipanggil lah. Orang-orang yang ada autoriti, ada pakar ni, ashabus samahah, mufti-mufti seluruh negeri dekat Malaysia, panggil pakar-pakar nak cerita tentang vaksin contohnya lah kan. Sebab apa? Macam-macam pandangan kita dengar. Jadi kita nak pilih macam mana, sila dengar daripada orang yang pakar. Mereka mengkaji bidang tu lama sangat, berpuluh tahun mereka kaji. Kita baru jumpa dekat Facebook je pun, baru jumpa 2-3 minit, betul lah, kita kata dia betul. Orang yang cakap pun kita tak tahu siapa dia. Kerana itu kalau kita lihat bagaimana Nabi Khidir ketika bersama dengan Nabi Musa berjalan ni tadi, kenapa ditakdirkan Nabi Musa tak sabar dengan apa yang dilakukan Nabi Khidir? Sebab ilmu itu tidak ada pada Nabi Musa. Dia bukan Nabi Musa tak ada ilmu. Ini kita kena set betul-betul ni. Kita bukan, Al-Quran bukan kata Nabi Musa tak ada ilmu. Nabi Musa tidak dikurniakan ilmu yang Allah kurniakan kepada Nabi Khidir. Kita gitu juga. Kita belajar satu-satu bidang kan. Ada orang mungkin kepakaran dia bidang perubatan, ada orang bidang dia manajemen, ada orang bidang dia engineering, ada orang bidang dia apa dipanggil masakan. Masing-masing Allah beri kita ni ilmu sama sikit, dengan tujuan supaya apa? Kita saling berkongsi manfaat antara satu sama lain. Kita kena hati-hati, sebab kalau kita salah menilai, natijah dia besar. Kenapa kita salah nilai? Kita salah faham daripada ilmu yang kita dapat tu tadi. Ilmu tu betul,
Kadang-kadang kan ilmu betul, guru betul, kita salah. Ada juga guru yang salah. Tapi ada yang ramainya ilmu betul, cikgu sampaikan betul, yang dengar salah. Dah lah dia salah, kemudian sebarkan pada orang pula benda yang salah. Jadi kita kena cermat sungguh-sungguh dalam kita memahami sesuatu, supaya apa, kita tak tersilap dalam menilai dan seumpamanya. Baik, ayat yang ke-76, sambung lagi, masih lagi dalam pengembaraan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Ayat 76, Nabi Musa berkata, jika aku tanya kepada kamu tentang sebarang perkara selepas ini, wahai Khidir, maka tak payahlah engkau jadikan aku sahabat kamu lagi. Sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku. Baik, ayat 76 ini tentang apa ni? Dalam tafsir sebut ayat 76, di sinilah terzahirnya sifat malu pada Nabi Musa. Ini kita kena pegang betul. Status Nabi Musa diceritakan dalam surah Kahfi ini sebagai penuntut ilmu. Dan kita nak tengok siapa penuntut ilmu ni, kita lah. Kan kita lah ni. Ini cerita Nabi Musa betul, tapi penuntut ilmu dalam istilah umum siapa, kita lah. Nak belajar sifat-sifat yang baik, nak belajar adab-adab yang baik daripada Nabi Musa yang dikategorikan oleh Allah dalam surah Kahfi ini baginda sebagai penuntut ilmu. Wahai guruku, macam ni lah. Kalau lepas ni aku tanya juga, tak apalah, aku takkan bersama lagi lah dengan kamu ni. Ada rasa macam malu lah. Sesungguhnya aku telah buat kesalahan lah kan. Aku dah janji kata untuk nak ikut, tapi aku tanya juga sebelum sampai masa dan seumpamanya. Jadi rasa malu. Rasa malu daripada anak murid ni macam redha lah. Apa pun keputusan daripada guru tadi tu redha lah. Dia tak ada nak bantah Nabi Khidir, sebab dia tahu ada sesuatu keistimewaan yang Allah kurniakan kepada gurunya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Baik, Nabi Khidir tak ada respon apa-apa. Nabi Musa dia kata, Nabi Musa kata, aku kalau lepas aku tanya juga, maknanya aku takkan jumpa lagi lah, kita takkan bersahabat lagi lah dalam pengembaraan ini. Maka mereka pun berjalan. Mana babak yang ketiga lah sekarang ni. Babak pertama cerita dengan sampan, babak pertama cerita dengan bunuh budak. Yang ketiga ni, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama qala law syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Sadaqallahul azim. Baik, dalam pertanyaan demi pertanyaan, kegusaran yang ada pada Nabi Musa, confused kenapa guru dibuat macam ni, kenapa guru dibuat macam ini, terus berjalan. Yang tadi belum jawab lagi ni, yang tadi belum dijelaskan lagi, nampaknya pengembaraan terus meneroka cari benda yang ajaib lagi. Sehingga kata Allah dalam ayat 77, bila mereka sampai kepada penduduk satu kampung, disebutkan ahla qaryah, sampai satu bandar, satu kampung ni, mereka minta makan kepada orang di situ. Tapi orang kampung ni enggan ataupun tak nak bagi mereka sebarang makanan. Kemudian mereka dapati dekat situ ada satu tembok yang hendak runtuh. Satu tembok, satu dinding yang nak runtuh. Tiba-tiba Nabi Khidir tegakkan balik. Ditegakkan balik dinding ataupun tembok yang nak runtuh ni tadi. Nabi Musa berkata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya. Kalau engkau mahu, kamu berhak mengambil upah mengenainya. Tuan-tuan sekalian, surah Al-Kahfi ini kita akan jumpa ada macam-macam keajaiban. Tak usah cerita ni aja. Keajaiban dalam surah Kahfi ini banyak. Keajaiban pemuda boleh tidur 309 tahun. Keajaiban pemilik kebun yang luar biasa kebun dia. Keajaiban yang kita jumpa dalam pengembaraan Nabi Musa, dan keajaiban kisah raja bernama Zulkarnain. Tapi tuan-tuan sekalian, rumusan dia apa? Kamu jangan kagum sangat dengan benda-benda ni semua. Kena kagum dengan siapa? Kamu kena kagum dengan Maha Pencipta. Ni dia punya conclusion dia.
Ulama menyatakan Allah bagi ni keajaiban itu, keajaiban ni. Kita kata tidur 309 tahun. Macam mana ini, macam mana itu? Ujungnya kamu jangan terpesona dengan kisah-kisah ini, namun ujungnya kamu kena terpesona dan kena rasakan ajaib dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam satu hadis, dalam doa kita ni, antara doa yang sangat berkualiti bila doa kita ni disertakan dengan menyebut nama-nama Allah yang agung. Antaranya kata Nabi sebut dalam doa kita ni, ungkapan dia apa? Ulanglah. Nabi kata ulanglah doa kamu itu dengan kalimah ya dzal jalali wal ikram. Kamu kena selalu, kata Nabi, selalulah doa kamu ni diseletakkan dalam doa tu, ya dzal jalali wal ikram. Doa apa pun ujungnya ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Wahai Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia, kemuliaanmu, ketinggianmu ya Allah maha tinggi. Jadi kenapa? Sebab keajaiban yang berlaku itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab ketetapan ataupun satu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, balik pada cerita 77 ni tadi. Mereka berjalan jumpa dengan satu bandar. Tapi orang bandar ni pelik sebab kedekut. Satu kampung ni pelik. Pelik sebab apa? Mereka ni kedekut. Tuan-tuan sekalian, cerita apa ni? Nak beli makanan, nak dapatkan makanan. Mereka dah mengembara daripada satu stesen ke satu stesen. Tiba-tiba lalu ke satu kampung. Ialah orang musafir, orang mencari ilmu ni, ialah mungkin nak dapatkan makanan dan seumpamanya. Mereka minta, Allah sebut kalimahnya istata'ama. Ayat 76 ni, ayat 77, baris yang ketiga, Al-Quran muka surat 302 ni. Satu perkataan je, istata'ama. Maksud dia apa? Dua-dua minta makanan. Dua-dua minta. Kan bukannya apa tuan-tuan nak tunggu derma makan, tak. Mereka dah minta. Mereka minta adalah orang bagi makan. Tapi Allah sebut fa'abau, semua tak nak bagi makan. Ulama menyatakan, orang kampung ni kedekut sungguh. Biasanya kita ni bagi makan satu hal, apatah lagi tetamu, apatah lagi musafir. Musafir dalam kesusahan, kita bagi je lah. Siapa pun orang ni kita tak kenal pun bagi je lah. Tapi kedekut orang kampung ni tadi, kan, orang musafir ni, makna keperluan dapatkan makanan ni sangat mendesak, pun tak nak bagi. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Surah Kahfi ini banyak cerita bab cari makan. Kisah pemuda Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun, bangun daripada tidur buat apa? Cari makan. Tertidur 309 tahun, bila-bila sedar je buat apa? Cari makan. Kamu pergilah kat bandar, cari ayyuha azka ta'aman, kamu carilah apa-apa makanan. Tiba-tiba dalam cerita Nabi Musa mengembara mencari ilmu, cerita cari makan lagi. Cari makan lagi. Dan nampaknya ini merupakan satu keperluan. Istilah kita pun istilah cari makan, kan. Bekerja, tak kira lah kerajaan ke swasta ke orang berniaga dan sebagainya lah. Istilahnya bahasa kita pun cari makan. Macam mana rezekinya, alhamdulillah, bolehlah cari makan. Istilah kita macam tu, kan. Tapi bagaimana kita lihat senario yang ada dalam surah Al-Kahfi ini menggambarkan, ya Allah, tergamak orang musafir nak minta makan. Orang dia dah minta. Bukannya tunggu orang bagi makan, dah minta. Kalau tunggu lagi tak ada, dah minta makan pun mereka tak sudi nak bagi. Tiba-tiba dalam keadaan lalu kampung orang yang bakhil ni, Nabi Khidir jumpa satu dinding yang nak runtuh. Ini kita panggil apa dalam istilah balaghah, dipanggil majaz mursal. Majaz ni kiasan. Ulama kata ni pandangan pertama, tuan-tuan. Pandangan pertama, jumpa dinding. Dia tapi bukan nak sebut dinding, rumah. Kenapa sebut dinding makna rumah? Sebab dinding ni sebahagian daripada struktur rumah. Macam mana nak buat rumah kalau tak ada dinding? Jadi maksud Allah bila sebut mereka dapati ada satu dinding yang nak runtuh, maknanya rumah tu nak roboh lah. Itu pandangan pertama. Ada juga pandangan kedua kata memang dinding ni satu tembok. Wallahualam. Tapi kalau kita baca beberapa tafsir, mereka lebih cenderung kata rumah yang nak roboh lah. Tiba-tiba Nabi Khidir tegakkan, masuk kat kampung ni, dah lah orang tak layan, minta makan pun orang tak bagi. Tiba-tiba ada rumah nak roboh, tegakkan lah. Pelik Nabi Musa, macam manalah
kenapa pula kamu buat benda macam ni? Kalau kamu nak minta upah pun dah okey ni. Ayat 77 tu, pertanyaan Nabi Musa, wahai Khidir, kalau kau mahu, tentulah kau berhak mengambil upah mengenainya. Tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi Khidir buat begitu? Pertama, harus kita segera buat kebaikan tanpa disuruh. Ayat 77 ni dalil ni nak menunjukkan apa? Harus kita buat kebaikan segera tanpa disuruh. Selagi mana yang kita buat itu ada kebaikan, ada manfaat, teruskan. Tak payah tanya. Nabi Khidir tak ada pun Allah sebut dalam Al-Quran kan. Tak tanya ni rumah siapa, kenapa boleh runtuh dan seumpamanya. Tak payah tanya. Terus buat. Kenapa? Sebab begitulah falsafah kehidupan orang Muslim. Kamu jumpa orang susah, tolonglah. Kamu jumpa orang susah, tolonglah. Bahkan lebih hebat lagi Nabi Khidir ni, orang tak layan pun, orang tak nak bagi makan pun, tolong juga. Walaupun dapat pelayanan yang tak berapa elok, tapi nampaknya Nabi Khidir telah berbakti memperbaiki satu daripada dinding rumah yang nak runtuh ni tadi. Jadi bila Nabi Musa kata, kalau kamu nak ambil upah ni, boleh juga ni, sebab buat kerja kat kampung orang ni. Tuan-tuan sekalian, bagi seorang Nabi sudah tentu mereka bukan mengharapkan demikian. Seorang Nabi ini, mereka berdakwah semata-mata kerana Allah. Mereka berdakwah ini kerana arahan daripada Allah, dan semuanya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Maka nampaknya bab-bab pengembaraan Nabi Musa berjumpa dengan pelbagai keajaiban berhenti sekadar ayat ini kita baca. Ayat 77. Ayat yang berikutnya, qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Ayat 78. Maka dia jawab, inilah masanya perpisahan antara kamu, antara aku dengan kamu. Kita berpisah di sinilah tu maksudnya. Nabi Khidir kata, sampai sini sajalah. Aku akan terangkan kepada kamu apa maksud yang kamu muskilkan, yang kamu tak sabar tadi. Kamu tak sabar tadi tentang aku pecahkan sampan, kamu tak sabar aku bunuh budak tu tadi, dan kamu tak sabar cerita berkaitan dengan kenapa aku buat yang baik kepada penghuni kampung yang tak layan bagi kita makan tadi. Kenapa tu aku akan terangkan. Baik, dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat 79, 80 sampai 82, jawapan demi jawapan yang selama ni terfikir dalam pemikiran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ayat 79, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kita baca dalam ayat ni, kita akan kata, oh patutlah kan? Kita tahu hari ni kenapa, sebab Allah bagi tahu. Kata Allah, adapun perahu itu adalah dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja kat laut. Ada diterangkan peringkat awal tadi? Tak ada. Kenapa kita kata orang miskin? Allah bagi tahu. Persampan ini dimiliki oleh orang miskin, kerja kat laut. Oleh itu kata Nabi Khidir, aku bocorkan, aku kena bocorkan sampan ni dengan tujuan nak merosakkannya. Sebab dekat belakang mereka nanti ada seorang raja yang kerjanya merampas setiap perahu yang tidak cacat. Mana-mana harta yang dimiliki ni, siapa-siapa yang ada sampan di kalangan orang susah ni, dia akan ambil. Baik, tuan-tuan sekalian, untuk kisah ini dia ada beberapa pengajaran. Pertama, saya ceritakan tadi, orang miskin ada harta. Allah sebutkan orang miskin ada apa? Sampan. Hari ini pun kita lihat sebahagiannya kan, mungkin dekat Johor, mungkin dekat Malaysia, dekat mana-mana lah di dunia ni, orang kerja kat laut, nelayan dan seumpamanya. Mereka dapat rezeki tak? Dapat. Tapi mungkin tak cukup keperluan isteri, anak-anak, rumah dan seumpamanya. Miskin ada kategori dia, ada dia punya ciri-ciri dia, fakir ada. Yang kedua, dalam ayat 80 ni, minta maaf, ayat yang ke-79 ni, pengajaran dia apa? Raja yang zalim ni, raja yang zalim ni, yang buat benda-benda macam ni, tak ada siapa tahu. Nabi Musa pun tak tahu, kecuali Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Itu pun Allah bagi tahu. Yang hidup dekat kawasan kampung ni tadi, orang miskin ni tadi, tak ada siapa pun yang tahu kezaliman yang dilakukan oleh raja ni tadi. Nabi Musa pun tak tahu, Nabi Khidir tahu tak? Tahu. Itu pun setelah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Justru Allah wahyukan kepada Nabi Khidir supaya pecahkan sampan tadi. Untuk apa? Keselamatan. Untuk keselamatan. Dan tidak ada tindakan yang dibuat oleh Nabi Khidir melainkan semuanya wahyu daripada Allah. Pengajaran yang ketiga, raja dalam ayat 79 ni direkodkan oleh Allah. Raja ni dia cuma kacau, dia cuma ganggu harta orang-orang yang susah ni tadi, orang yang baik-baik. Memang tak tahulah kenapa siapa nama raja ni, negeri mana Wallahualam. Itu bukan kerja kita lah nak mencari dalam Quran ni. Bukan itu tujuan Quran diturunkan, kamu kena cari raja ni siapa nama, tak tahu, Wallahualam. Cuma kita nak ambil pengajaran dia. Orang yang baik-baik, orang miskin, yang inilah kamu kacau hartanya. Makin kamu susahkan orang ni dalam miskin, kamu susahkan lagi. Baik, itu situasi dia. Yang keempat, Allah yang dinyatakan ajaibnya kamu jumpa dalam surah ni. Keajaiban dia tu, biasanya pemerintah ni, tanggungjawab pemerintah jaga kebajikan rakyat, jaga keselamatan rakyat. Tapi kalau raja, kalau pemerintah datangkan mudarat, kesusahan kepada rakyat, ini satu musibah lah, satu bencana. Terbaliklah. Patutnya kamu ni sebagai penaung, yang susah dibantu, yang miskin kamu salurkan macam-macam pertolongan dan seumpamanya. Tapi kalau kamu sebagai raja, kamu ambil pula, kamu rosakkan pula harta-harta dimiliki orang susah ni tadi, ini satu ajaib lah, musibah. Ulama tafsir kata satu musibah bagi manusia. Yang kelima, dalam kisah ini, ketika berhadapan dengan penguasa yang zalim, siapa penyelamat? Maka Allah sebutkan penyelamatnya adalah pendakwah ataupun orang-orang yang soleh seperti Nabi Khidir. Jadi tuan-tuan sekalian, di mana sekalipun, ini bukan cerita zaman itu aja, zaman kita ke zaman bila-bila dan seumpamanya, berada di mana-mana. Kalau ada penguasa yang zalim, ada tak penyelamat? Ada. Siapakah mereka? Pendakwah dan orang-orang yang soleh. Allah kurniakan kelebihan kepada mereka inilah, insya-Allah, yang mendampingi mereka ni mudah-mudahan termasuk dalam kumpulan orang yang terselamat. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bapa Nabi Khidir menyelamatkan orang miskin. Ni agak pelik. Tadi pelik lah, raja yang menyusahkan rakyat. Tapi cara Nabi Khidir selamatkan pun pelik juga. Patutnya kamu buat nyorok ke ataupun buat lari sampan, tapi nampaknya caranya dibucurkan ataupun dirosakkan sampan ni tadi. Apa dia punya pengajaran? Kadang-kadang dalam kita nak mencapai satu maslahah, ada benda kita nak capai kebaikan yang lebih besar ni, nampaknya kita terpaksa dikorbankan sebahagian. Terpaksa, jawapannya terpaksa. Kerana apa? Maslahah yang lebih besar. Tuan-tuan, kita tanyalah mana-mana pakar dan sebagainya, pakar ekonomi ke pakar yang orang nak uruskan negara ni, lockdown ni bagus ke? Lockdown ni semua orang dah suka. Yang kerja tak boleh kerja, yang cari rezeki, mungkin tersekat, ekonomi ada masalah dan seumpamanya. Tapi kenapa buat? Terpaksa. Sebab wabak yang ada ni dah terlalu merebak. Kena buat, terpaksa juga, walaupun korban dan sebahagian ni tadi. Kenapa? Masalah lebih besar. Mudah-mudahan dalam tempoh beberapa hari, 14 hari, 20 hari, sihatlah kembali rakyat contohnya lah kan. Jadi ada sesuatu masalah yang lebih besar. Baik, contoh yang lain, kenapa orang yang melakukan pembunuhan dibalas bunuh? Kenapa orang yang mencuri potong tangan? Bukankah ini satu menyebabkan kerugian? Orang yang tengah-tengah sehat tiba-tiba dipotong tangan. Orang yang berzina telah berkahwin, direjam sampai mati. Orang yang bunuh dibalas bunuh. Tapi Allah nyatakan dibunuh sebahagian ini tadi untuk kemaslahatan yang lain. Dipotong tangan untuk pencuri ini, mudah-mudahan dapat maslahahnya satu negara aman. Jadi itu kaedah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam cerita ini. Dan kemudian yang berikut, itu pengajaran. Untuk cerita sampan saja ada 6 pengajaran. Baik, untuk yang berikut, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Surahallahul azim. Ayat 80-81. Nabi Khidir terangkan lagi. Yang kedua, pasal pemuda yang aku bunuh tu tadi, aku jalan kat tepi pantai, aku bunuh budak itu. Kedua, ibu bapanya adalah orang yang beriman. Ayah dia ni beriman. Mak ayah dia beriman. Maka kami bimbang bahawa dia akan mendesak
mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Oleh itu kami ingin dan berharap supaya Tuhan gantikan mereka dengan anak yang lebih baik daripadanya, yang bersih jiwa, lebih mesra kasih sayangnya. Anak ni tadi kalau terus hidup, dia akan jadi kafir, dia akan mendatangkan mudarat. Mak ayah dia orang baik. Tuan-tuan sekalian, pengajaran dia apa ni? Ayat yang ke-80 dan 81. Pengajaran daripada kisah Nabi Khidir bunuh anak ni tadi, yang mengundang tentangan perbahasan yang cukup keras daripada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Pengajaran yang pertama, dalam kisah kenapa Nabi Khidir bunuh ni tadi kan, ketika ini kita lihat ibu bapa anak ni tadi beriman, kalaulah budak ni tadi membesar, dia akan jadi kafir. Ini jawapan. Kenapa aku bunuh budak ni? Sebab Allah bagi tahu aku, kalau budak ni tadi besar, dia akan jadi kafir, akan mendatangkan mudarat. Pengajaran dia apa? Orang soleh kadang-kadang dapat anak tak soleh. Orang soleh kadang-kadang dapat anak tak soleh. Ini ingatan untuk kita semualah, termasuk diri saya. Kita nak pastikan, nak jaga baik-baik. Mudah-mudahan mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita jadi orang baik, dan anak kita baik, cucu cicit kita semua baik. Kita kena simpulkan dalam doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan, kurniakan kepada kami pasangan yang baik, zuriat keturunan kami pun yang baik-baik. Anak kami baik, cucu kami, cicit kami dan sebagainya lah. Dan kita pada hari ini kena kenang jasa. Kita tak tahu entah atuk kita 100 tahun dulu, moyang kita yang kita tak pernah kenal 200 tahun dulu. Doa mereka ni lah menyebabkan hari ini alhamdulillah rezeki kita dapat. Jadi seperti mana hari ini kita dapat nikmat berkat daripada doa orang-orang yang soleh sebelum kita, mudah-mudahan kita juga doakan anak cucu kita esok terus akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang berikut, bapa yang soleh, mak bapak yang baik, tak redha ataupun tak boleh terima lah kalau anaknya tadi jahat. Semua orang, saya baca dalam tafsir, semua orang, mak ayah, nama-nama ayah ni inginkan anak cucunya lebih baik daripada dia. Anak cucunya lebih baik daripada diri dia. Kita hari ini mudah-mudahan jadi orang yang Allah kurniakan kebaikan. Kita nak anak cucu kita, mudah-mudahan doa kita pada hari Jumaat, anak-anak kita jauh lebih baik. Seorang cikgu, dia pandai mengajar. Cikgu nakkan kalau boleh anak murid lebih pandai daripada diri dia. Mak ayah ni tadi gitu juga kan, dah ada ilmu, dah ada macam-macam kebaikan. Setiap ibu dan ayah mengharapkan, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak aku ni jauh lebih baik daripada diri aku pada hari ini. Kerana apa? Sebab dia punya cerita dia, inilah sumber syafaat kita di hari kiamat. Kalau dalam tafsir Ibn Kathir sebut, dalam tafsir Ibn Kathir, hari kiamat dia saling syafaat. Ada anak yang masuk syurga berkat daripada amal soleh orang tua dia. Masuk dalam syurga, kita baca dalam hadis kan, ya Allah, amalan aku ni apalah sangat masa dekat dunia ni. Allah kata, kamu ni masuk syurga berkat daripada amal soleh orang tua kamu. Dan sebaliknya gitu juga, ada orang yang masuk dalam syurga, ya Allah, amalan aku ni apa? Amalan kamu tak berapa banyak, tapi dengan sebab anak-anak kamu lah akhirnya kamu berada di sini, kata Allah. Layanan istimewa. Jadi saling berkongsi syafaat. Anak doakan mak ayah doakan anak. Kita doa, Allah maghfir lana dhunubana, wahai Tuhan kami ampunkan dosa kedua bapa kami. Itu doa kita yang ke atas. Yang kat bawah pula, Rabbana hab lana min azwajina, wahai Tuhan kami kurniakan pada kami pasangan anak-anak kami semua baik. Jadi kita doakan yang atas, ayah, datuk, nenek kita. Ke bawah pun sama juga, anak, cucu, cicit. Rantaian kebaikan itu berpanjangan. Rantaian inilah yang kita tak nak putuskan. Ada rantaian yang kita kena putuskan rantaian COVID, itu kita putuskan. Tapi yang ini jangan diputuskan, kena jaga baik-baik kemaslahah kebaikan itu, sebab dia berterusan daripada dunia ni sampai hari akhirat. Pengajaran yang berikut, dalam tafsir sebutkan, kadang-kadang kematian anak yang jahat, anak yang kufur, anak yang zalim berikan kerehatan kepada orang tua dia. Dia bukan beri kebaikan. Dalam kitab sebut, saya keluarkan daripada kitab. Kadang-kadang kematian anak yang jahat, yang tak baik, berikan kerehatan kepada orang tua. Orang tua takkan doakan anak dia untuk mati, tak mungkin. Tapi takdir dari Allah,
perangai buat itu ini macam-macam lah kan, kena sumpah orang kampung dan seumpamanya, takdirnya menemui ajal. Dan kadang-kadang berikan kerehatan kepada orang tua, maksudnya begitu. Baik. Kemudian yang terakhir, untuk cerita bunuh budak ni tadi, disebutkan dalam pengajaran dia, kita pada hari ini tak boleh sama sekali nak mengikut cara Nabi Khidir. Nampak budak ni lain macam, aku bunuh je lah. Kenapa ni? Aku rasa budak ni seolah dah besar jadi orang jahat. Tak boleh. Tak boleh. Ini hanya pada Nabi Khidir saja. Sebab apa? Kita ni dah lah bukannya Nabi, bukan Rasul, wahyu pun tak ada. Ilmu kita pun tak ada macam itu. Kita tak ada ilmu itu, dan kita pun bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi kita tak boleh nak menghukum orang lain. Tak boleh menghukum orang lain. Justru tuan-tuan sekalian, ilmu ni hanya pada Nabi Khidir saja. Baik. Kemudian yang berikut, kita tengok yang terakhir. Allah nyatakan penjelasan ataupun jawapan kenapa dinding rumah yang nak roboh tadi itu berada dekat kampung yang orang kampung tadi bakhil, orang kampung tu kedekut. Kenapa Nabi Khidir betulkan? Ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Shadaqallahul azim. Ayat terakhir kita bahaskan pada pagi ini. Adapun tentang tembok itu, kata Allah, dia dimiliki oleh 2 orang anak yatim dekat bandar itu. Rumah ni rumah siapa? Rumah 2 anak yatim. Dekat rumah ni didiami oleh 2 anak yatim. Bila sebuah anak yatim ni tak ada lah, tak ada apa? Ayah dah tak ada. Dan di bawahnya, bawah rumah ni ada harta terpendam, kepunyaan mereka. Ayah mereka sediakan dah. Dan bapa mereka ni dulu orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka ni cukup umur dan dapat keluarkan harta mereka yang terpendam nanti sebagai satu rahmat daripada Tuhan mereka. Budak ni masih kecil, anak yatim ni. Nanti bila dah besar, sampai umurnya, bila dah dewasa, dapatlah gunakan balik harta ditinggalkan oleh arwah ayah ni tadi. Dan ingatlah, aku tak melakukannya menurut fikiran aku sendiri, kata Nabi Khidir. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang kau tak dapat bersabar mengenainya. Tuan-tuan sekalian, cerita tentang apa ni? Cerita tentang kenapa Nabi Khidir tolong. Satu pengajaran dia apa? Rumah ini dimiliki oleh 2 orang anak yatim yang masih kecil. Rumah ini perlu diselamatkan. Kenapa perlu selamatkan? Sebab orang kampung ni masalah. Masalah kenapa? Mereka ni bakhil. Bila sebut bakhil ni, dah tentulah kalau lah dapat sumber-sumber harta yang pelik-pelik, mesti mereka nak ambil. Dan seumpamanya, sudah tentu rumah ni perlu dijaga baik-baik. Rumah ni dimiliki oleh 2 orang anak yatim yang masih kecil. Dan kenapa Nabi Khidir tolong? Ayah dia dulu orang soleh. Tuan-tuan sekalian, ini poin penting ni. Ayah dia dulu orang soleh. Tuan-tuan sekalian, ada 2 pengajaran. Nombor satu, dalam hidup kita, kalau kita jumpa ataupun kita dengar mana-mana lah pertubuhan ataupun mana-mana NGO yang menguruskan hal-hal anak yatim, sama-sama kita ambil inisiatif untuk tolong. Anak yatim Johor, anak yatim negeri mana, ataupun secara personal orang ni, budak ni anak yatim, tolong. Kenapa? Sebab dengan berkat kita tolong anak yatim ni tadi, kalau nak cerita dalam surah Kahfi ni, anak yatim ni dia akan susah ke dia akan jadi orang senang? Dia akan senang. Ayah dia dah simpan harta dah. Allah beritahu ada harta ni, tapi kenapa kena tolong? Dalam tafsir sebut, hari ni kita tolong anak yatim, bapa budak ni dah tak ada dah. Mudah-mudahan bila kita dah tak ada, Allah buka hati orang lain untuk tolong anak-anak kita. Hari ni kita tolong orang, tolong anak yatim. Esok bila kita dah tak ada, Allah bukakan hati orang lain untuk nak tolong anak-anak kita. Sebab itu kita sangat sensitif lah. Bagi saya secara peribadi kan, sangat sensitif kalau orang kata tak payah tolong lah anak yatim, kaya dah, duit dia banyak dah, makan mewah lah tu. Sekaya mana pun anak yatim, kita tolong. Ada pandangan sini saya macam itu. Anak-anak yatim sekarang ni jangan dimewahkan sangat. Siapa yang kata macam tu? Nabi tak pernah cakap jangan kamu mewahkan anak yatim. Ini dalil mana dia pakai ni? Tak boleh. Al-Quran ke hadis ke beritahu apa? Tolong anak yatim.
Supaya apa? Niat kita, ya Allah, mudah-mudahan hari ni aku tolong anak yatim ni, esok bila aku dah tak ada, orang lain akan sampaikan bantuan, akan tolong simpati pada anak aku. Baik. Yang kedua, pengajaran dalam ayat 82 ni, berkat hidup jadi orang soleh, kita dah tak ada, akan ada nanti orang nolong keluarga kita. Kebimbangan kita ni tadi mungkin ada lah, esok kalau aku dah tak ada macam mana tak. Berkat amal soleh ni tadi, anak-anak ni tadi akan ada pembantu yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pengajaran berikut, simpan harta untuk anak-anak, dan di samping kita bertawakal, ini merupakan satu saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayahnya bekerja, mungkin fikirkan anak dia masa akan datang, simpan harta tu. Tawakal juga, tapi usaha dia bagaimana, kita baca ni tadi. So pengajaran terakhir tuan-tuan sekalian, untuk menutup kuliah kita pada pagi ini, tema dia tentang rahmat daripada Allah. Rahmatan min Rabbik. Ayat 82 tu ditutup dengan kalimah rahmatan min Rabbik. Semua ini merupakan rahmat daripada Tuhanmu. Apa maksud rahmat daripada Tuhan? Satu, kamu akan jumpa dalam cerita ini rahmat dari Allah untuk orang miskin. Walaupun ada raja yang zalim, tapi ada penyelamat. Yang kedua, rahmat dari Allah selamatkan ibu ayah dari kekufuran anak. Datang orang soleh, selamatkan. Cerita tentang pembunuhan tu tadi kan. Rahmat dari Allah untuk siapa? Ibu ayah. Yang ketiga, rahmat dari Allah untuk pelihara harta anak yatim. Rahmat dari Allah untuk pelihara harta anak yatim. Jadi Allah ada caranya. Kita ada cara kita yang serba lemah dan seumpamanya. Allah memiliki segala kekuatan, segala kehendak untuk menyelamatkan mereka dengan rahmat yang sangat banyak. Justru tuan-tuan sekalian, cerita kita, tema kita daripada ayat 66 sampai 82 ini, mari kita lihat balik macam mana bentuk-bentuk rahmat Allah. Dan kita kadang-kadang tuan-tuan sekalian, pemikiran kita ataupun akal kita ni terbalik. Terbalik maksudnya macam mana? Kita rasa benda tu okey tapi sebenarnya tak baik. Kita rasa tak baik tapi sebenarnya baik. Ilmu kita tak sampai. Kalau ilmu Nabi Musa pun tak boleh nak explore apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir untuk memahami sesuatu yang tersirat, apatah lagi kita pada hari ini yang hidup kita serba kekurangan. So dia punya pengajaran dia apa? Sama-sama kita belajar, betulkan cara kita melihat dan perbaiki cara kita menilai sesuatu. Betulkan cara kita melihat dan perbaiki cara kita menilai sesuatu. Mungkin selama ni kita nilai rasa benda tu salah, baik sebenarnya. Ataupun kita menilai sesuatu ni baik, tak baik sebenarnya. So betulkan balik dengan neraca ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan yang terakhir, semua yang kita lalui dalam hidup ni, sama ada nikmat ataupun musibah, semuanya baik. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Ajaib sungguhlah orang mukmin ni. Orang mukmin sangat ajaib. Allah kurniakan nikmat, dia bersyukur dapat pahala, dan kemudian Allah kurniakan musibah, lalu mereka sabar, akhirnya mereka ni termasuk dalam kalangan orang-orang yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhenti sekadar ini dahulu, dan mudah-mudahan majlis kita dikira sebagai majlis ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lakukan ini dalam hidup kita sepanjang musim PKP ini, mudah-mudahan terus diisi dengan perkara-perkara yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita kebaikan, sehingga akhirnya penutup umur kita ini dengan husnul khatimah, insya-Allah. Jadi setelah itu dahulu, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Sama-sama kita tutup dengan doa, mudah-mudahan diberkati insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Wahai Tuhan kami, ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita tutup majlis kita ini dengan sama-sama kita baca sekali lagi selawat tafrijiyah, selawat kamilah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf salah silap, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.